Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung lagi dengan subtopik 12.5 berkaitan isu kesihatan dalam sistem saraf manusia. Okey, kita yang sihat ini seharusnya bersyukur kerana kita ada sistem saraf yang berfungsi secara optimum, yang berfungsi dengan sangat baik. Tetapi sistem saraf pusat kita boleh menjadi rosak dan tidak berfungsi secara efisien. So, dalam hal ini kita katakan ia sebagai penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Okey, ada beberapa penyakit iaitu sklerosis berganda, Alzheimer, Parkinson, Lou Gehrig ataupun amyotrophic lateral sclerosis (ALS), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism, epilepsi dan cerebral palsy. Okay, kita tengok satu per satu. Sklerosis berganda adalah ketidaknormalan dalam sistem keimunan. Okay, ia menyerang salut myelin dalam otak dan saraf tunjang seseorang. So, dia akan merosakkan salut myelin tersebut. So, bila salut myelin tersebut rosak, dia akan menghalang penghantaran impuls, sama ada impuls tu dari otak ataupun impuls tu nak dihantar ke otak. Okay, itu dikatakan sklerosis berganda. Yang kedua, penyakit Alzheimer. Okay, penyakit ini ia menyebabkan kehilangan keupayaan untuk menakul dan menjaga diri sendiri. Okay, ia biasanya berlaku pada individu yang telah berusia. Okay, pesakit ini akan mengalami kemerosotan otak yang menyebabkan biasanya berlaku kecelaruan, hilang arah, mudah lupa, hilang kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Jadi biasanya ia akan menyebabkan seseorang itu memerlukan bantuan. Okay, yang ketiga, penyakit Parkinson ini adalah penyusutan sistem saraf. Okay, di mana ia menyebabkan anggota badan, rahang, kaki, muka seseorang itu akan menyebabkan terketar-ketar. So, pesakit ini dia ada kesukaran untuk nak kekalkan postur, untuk nak kekalkan keseimbangan badan dia sebab dia terketar-ketar. Okay. Yang keempat, amyotrophic lateral sclerosis ataupun ALS. Penyakit ini disebabkan oleh kemerosotan dan kematian neuron motor yang mengawal pergerakan otot. Okey, seperti mengunyah, berjalan dan bertutur. Okey, kita boleh tengok sel yang normal macam mana, sel saraf ALS macam mana ke bawah ni. Okey. Seterusnya, ADHD iaitu sejenis penyakit otak yang menyebabkan seseorang itu menjadi hyperaktif. Okey, tak boleh duduk diam. Hilang tumpuan dan mudah menjadi bosan. Tak boleh duduk diam lah, hyperaktif. Okey, ini adalah sejenis penyakit otak iaitu ADHD. Seterusnya, autism. Autism adalah sejenis penyakit yang berkaitan dengan perkembangan saraf dalam otak.
Okey, seseorang individu yang menghadapi masalah komunikasi dan berinteraksi biasanya dikaitkan dengan masalah autism. Ini dari kanak-kanak lagi. Kita boleh detect. Okey, seterusnya epilepsi. Okey, epilepsi adalah aktiviti abnormal di bahagian tertentu otak menyebabkan sel-sel saraf mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Okey, bila dia mengeluarkan isyarat yang luar biasa, menyebabkan individu tersebut berlaku kekejangan otak, tidak sedar diri, dalam keadaan yang tidak sedar lah. Okey. Yang ke-8, cerebral palsy, iaitu lumpuh otak. Okey, kerosakan otak sebelum atau selepas kelahiran bayi. Ini akan dapat dikesan semasa bayi lagi. Okey. Itu kegagalan keupayaan otot dan neuron motor berfungsi dengan sempurna. Jadi ia memerlukan alat khas untuk membantu dia duduk dengan sempurna. Okey. Okey, seterusnya kita tengok penyalahgunaan dadah. Okey. Penyalahgunaan dadah ini dia sebenarnya ada banyak jenis dadah yang digunakan tapi untuk tujuan yang baik. Contohnya tujuan perubatan. Okey, contoh dadah yang kita gunakan dalam tujuan perubatan adalah marijuana. Digunakan oleh doktor dalam kuantiti yang hanya sedikit saja untuk nak kurangkan rasa loya, rasa nak muntah kan, rasa loya pesakit kanser selepas menjalani treatment kemoterapi. Okey, tapi untuk tujuan perubatan. Okey, selain daripada tujuan perubatan, ia boleh memberi kesan sampingan yang bukan biasa, kesan sampingan yang serius, kesan sampingan yang besar, yang seterusnya mungkin boleh membawa maut. Okey, antara kesan penyalahgunaan dadah terhadap penagih dadah ini adalah ketagihan ini akan menyebabkan gejala sarak. Okey, gejala sarak ni seperti menggeletar, berpeluh, muntah sekiranya dadah tidak diambil. Jadi bila dia try sekali dadah, bila dia ambil dadah, dia akan sentiasa perlu bergantung kepada dadah. Kita tak nak macam ni ya. So tolonglah jaga diri sendiri. Okey, kita ada banyak jenis dadah. Antaranya dadah perangsang di mana ia meningkatkan aktiviti SSP, sistem saraf pusat. Okey. Penggunaan secara berlebihan menyebabkan keadaan seronok tapi bersifat sementara sajalah. Okey, dan diikuti dengan kemurungan. Yang kedua, dadah penenang di mana ia melambatkan penghantaran impuls saraf dan dia menenangkan fikiran seseorang. Dadah khayalan, pengguna berhalusinasi, melegakan kesakitan dan kegelisahan. Dadah narkotik, melambatkan fungsi normal otak. Alkohol mengganggu koordinasi dan pemikiran serta melambatkan pemindahan impuls saraf. Okey. Itu jenis-jenis dadah dan alkohol di mana kita ia memberi kesan terhadap sistem saraf pusat kita, di mana kita sepatutnya menjauhi dadah ini sedari awal. Okey, jangan ambil dadah, sayangi diri anda.